الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah bersama kita ucap syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita senantiasa diberi peluang oleh Allah Ta'ala sama-sama kita dapat membaharui kehidupan kita pada awal pagi hari ini. Alhamdulillah alladzi ahyana. Kita senantiasa bersyukurnya kepada Allah yang mana Allah Ta'ala menghidupkan kita kembali selepas daripada kita mati. Maka tidur juga dinamakan mati, walaupun di antara mati yang kecil. Ma'dama amatana, lepas pada mati. Tidur ni dinamakan mati. Qul huwallazi yatawaffakum bil maut. Yatawaffakum bil maut. Allah Ta'ala yang yatawaffakum bil lail. Qul huwallazi yatawaffakum bil lail. Allah Ta'ala yang mematikan kamu di waktu malam, iaitu tidur. Maka kita disedari oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyedarkan kita kembali, sama ada sedar di dalam keadaan kita menyedari diri. Dia sedar serta menyedari diri. Ramai orang sedar tapi dia tidak menyedari diri. Dia sedar saja, leda saja. Leda tapi dia tak sedar diri dia. Kata dia ni, siapa yang menyedarkan dia dan apakah tugas dia, kewajipan dia apabila dia menyedari daripada tidur sana. Setengah manusia sedar daripada tidur kerana dunia. Kerana cari habuai-habuai daripada keduniaan. Dan sedar kerana berjanji dengan orang tu ni. Sedar kerana nak pergi situ sini. Kita kalau buat perjanjian mudah sedar. Bukan sekadar mudah sedar, bahkan tidur tak lelap. Misalnya janji nak pergi situ sini pukul 2, pukul 3, pukul 1 misalnya. Kalau 1 tu bahaya sikit, boleh dia tak boleh tidur. Takut tak boleh pergi. Lebih lagi kita nak bersafir jauh, nak pergi Mekah. Tak biasa jumpa lagi, nak orang tidur tak khabar nak pergi Mekah. Siapa tinggal kereta tak ada. Tak ada. Kerana benar tu besar. Benar tu besar. Tapi kalau benda kecil-kecil, janji nak pergi kecil, tak ada nak pergi lah mana tu, buat lelak tu. Dia tak ada nak pergi lah mana, dia berayak tak nak pergi. Lepas tu tidur pun, tak ada lah mana, tak khabar. Tapi kalau dia azal tetap, kata kena leda, usaha lagi, kalau tak leda, tak jepak betul. Leda. Ping, apa masa, ping leda lalu dah. Otomatik. Kerana hati dia nak gantung. Demikian juga fajar ni, kalau hati kita nak gantung walaupun penat setara mana, malaikat ada lah. Tak leda sungguh tak larah. Kerana Nabi kita SAW pun ada pernah semaya subuh cerah.
leda satu tempat. Dalam perjalanan jauh lah, dalam perjalanan memanglah penat dalam perjalanan peperangan kelik, berhenti satu tempat berehat. Letak jaga orang jaga dah, tapi lelak sampai bila. Siapa orang bear pun lelak juga. Kita kalau amal him tak bear kak, abedik kita mari tak, abedik kita. Kejut lebih orang seterapung lah, abedik kita keluar tak apa ya. Tu pun tak nak kejut lagi, hak tak kejut tu. Hak tak sedar tu tak sedar lagi. Sebab itulah kita mesti memperbaiki tentang kesedaran kita terhadap dunia ni. Kesedaran kita terhadap dunia, Allah Ta'ala sedar dah. Pelekat dah nyawa kelik. Tapi yang penting lagi adalah kesedaran kita. Apakah tujuan yang paling besar daripada kehidupan kita di alam dunia ni? Apakah kewajipan yang paling kita mendahului di dalam kehidupan dunia? Yang kita kena dulu di dalam kehidupan dunia. Tak syak lagi, kehidupan yang paling besar ialah kehidupan kita untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tujuan asasi yang Allah Taala ciptakan kita. Sebab itulah di antara kita mesti ingat ialah di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasa kita dengar hadis ni. Mari kita dengar pula tentang kebersihan seseorang. Nak wisyamernya seseorang kita ni, nak wisyamer dari segi akhlak, dari segi amal, dari segi gerak-geri dia. Dia mesti memperbaiki masalah hati dia. Kita mesti memperbaiki hati. Sebagaimana hadis yang diceritakan oleh Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala an. Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mendengari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Jaga-jagalah kamu. Hadis ni sebenarnya dah panjang. Ada beberapa perkataan lagi yang Nabi sebut tentang kejadian manusia. Bahawasanya sesungguhnya di dalam badan manusia ada seketul daging. Dan apabila baiknya, maka baiklah segala badan semuanya. Dan apabila musnahnya dan punahnya, maka punahlah segala badan semuanya. Maka itu ialah hati manusia. Hati, benda dalam, benda perasaan, benda yang gedang yang menaruhkan segala keperantahan badan kita ni duduk di hati kita. Maka betul dan baiknya amalan ini bergantung dengan kebaikan dan betulnya hati. Dan punahnya segala amalan bergantung dengan punahnya hati manusia. Sebagaimana berkatanya Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, al-qawmu idza salahat qulubuhum falam yabqa fiha iradatu li ghairillah salahat jawarihahum. Satu kaum, satu generasi, satu kumpulan apabila betul ataupun comelnya, bersihnya hati dan tidak ada di dalam hati itu tujuan selain daripada Allah, maka betullah amalan dia atau betullah anggota dia. Falam tataharrak illa lillah azza wa jalla. Dia tidak bergerak
Kerana tidak buat satu benda melainkan kerana Allah. Dan melainkan kerana apa yang diredai oleh Allah dan Subhanahu wa taala. Ini orang hati molek. Orang hati molek dia kata dengan Tuhan belaka, dia buat gapo, dia tak buat satu-satu benda melainkan kerana Allah. Dan dia tak buat satu-satu benda melainkan benda tu benda Allah Taala redha. Dan menututi kerana Allah Taala. Ibtigha' mardatillah. Dan ibtigha' mardatillah. Mana menututi kerana Allah Taala. Demikian dia kata lagi dan mulazimi daripada baiknya dan gerak-geri hatinya dan baiknya gerak-geri badan dia. Sakut dengan hati. Kerana hati ni madalah. Nah, maka apabila baiknya hati, gerak-gerinya juga baik. Nah, ada setengah orang duk dakwa. Dan setengah manusia yang kata kawan ni buat jahat tak apa asal hati molek. Ya ramai orang sebut begitu. Dia mana tengok perbuatan kawan, tengok hati kawan. Dia benda hati, benda tak boleh manusia melihat. Benda yang Allah Ta'ala ittala'. Allah Ta'ala sahaja yang dapat dan memeriksa dan menyaksi benda-benda yang ada dalam hati. Tetapi tanda dan dalil kebaikan hati itu dia akan keluar menjadi perbuatan. Dan menjadi perbuatan. Walaupun kadang-kala ada setengah-setengah yang membuat-buatkan. Nah, buat winapok. Depan orang buat syomel. Buat malak. Winapok baik, winapok syomel. Ini yang panggil buat-buat, memperbuat-buatkan. Tetapi yang buat-buat ini, satu masa dia akan keluar benda yang sebenar. Sebab dia buat. Dia buat nak orang nampak, buat nak orang tengok. Kalau orang tak tengok, orang tak nampak, dia tak buat. Tetapi yang baik, yang betul benar buat kerana Allah, kerana Allah Ta'ala, walau di mana sahaja, walau dengan siapa sahaja, maka dia akan buat perkara yang dibuatkan, perkara yang dikontrolkan oleh hati yang baik itu. Sebab itu dia kata ada setengah-setengah orang yang memahami bahawasanya ada becek tak sakut di antara salahul qalbi dengan salahul amalil zahir. Sanilah pasal ayat sanilah. Ada setengah suka tak ada sakut. Dan mereka berdalil Nabi kata at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, Nabi tunjuk ayat kata takwa itu benda yang ada di dalam hati. Dah 3 kali yang Nabi sebut. Maka mereka berdalil bahawa walaupun aku buat lagu ni tapi aku takut Tuhan. Hatiku molek. Walaupun perbuatan dia tak baik tetapi hati dia baik. Ada segala berdalil lagu tu. Tahu manalah hati dia. Tapi akhlak perbuatan dia berkali-kali yang melakukan kejahatan. Maka kita mesti jaga benda ni. Iaitu kefahaman ini adalah di antara kefahaman yang salah. Maka kefahaman kata tak sakut. Takwa dalam hati, perbuatan tak kena mengena dengan masalah hati. Ikutlah awak jahat gapo, awak tak malak gapo, asal hati dia baik. Ini yang kata membawa kepada 2 perkara. Yang pertama kejahilan, yang kedua kecek dengan hawa nafsu. Sebab apa? Sebab kita mesti mengetahui bahawasanya iman seseorang itu dia kena sakut 3 perkara. Boleh nak kata iman sempurna seseorang yang mengaku diri dia dengan keimanan, maka dalil keimanan sempurna kena ada 3 perkara. Ialah iman, qaulun wa amalun wa niyyah. Dan iman ialah perkataan, amalan dan juga niat. Dan comelnya benda dalam, benda batin, hatilah memberi kesan kepada baiknya zahir. Zahir. Kesannya baiknya zahir dia tu baik. Buah pokok kayu lah. Mathalu kalimatin tayyibatin
kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Perbandingan kayu, pohon kayu. Apabila suburnya, comelnya pohon kayu, butiran mana molek, benih molek. Kita ayat benih molek lah. Benih walabu misalnya. Tanah walabu benih molek ni, tak ada butir. Tanah tubik butir. Macam-macam. Tubik molek. Nama raya benih ni molek. Pohon kayu yang subur, kita berjiruh molek subur, tubik besar-besar subur. Asluha thabitun. Kalau pohon kayu besar-besar, akar dia ni teguh molek. Dia wa far'uha batu diri dia, tubik cabai dia tinggi. Dan sapan langit. Demikianlah. Lebih lagi berbuah, tubik buah yang memberi manfaat. Demikianlah hati manusia apabila comel, dan setiap kali dia bertambahnya kebaikan hati dia, maka bertambahlah akan kebaikan zahir dia. Dia sakut dengan hati dia. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ada lagi Nabi sebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sebab itulah tak boleh kita berdalil lagu tu. Memanglah Allah Ta'ala, dan kita tak boleh nak menghukumkan tentang benda yang ada dalam hati. Tetapi hati melambangkan perbuatan melambangkan hati dia. Sebab Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat seseorang kepada rupa cantiknya, rupa parah dia. Dan tidak melihat seseorang kepada harta dia, harta milik dia. Tetapi Allah Ta'ala lihatnya kepada hati dan kepada amalan-amalan dia. Tengok pada hati dia, bukan sekadar hati, bahkan amalan dia lakukan. Sebab itu perlu kita memperbaiki hati dan amalan kita. Sebab itulah kita mesti ihtimam, makna mengambil perhatian yang penting atau perhatian yang sangat besar untuk memperbaiki hati. Dan kita senantiasa duk perhati semua. Duk periksa semua, duk perhati semua. Menjauhi daripada benda-benda yang memusnahkan hati, sama ada benda itu benda syubhat atau benda syahwat. Benda-benda syubhat dan benda-benda yang ikuti syahwat. Sebab hati ni apabila dia baik, maka anggota dia baik. Seperti raja. Dan raja mana soleh, maka rakyat dia akan menjadi rakyat yang baik. Sebab itulah ulama di dalam sejarah mencatatkan bahawa orang di zaman Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, rakyat dia di zaman dia tak kecek masalah dunia. Walaupun mewah dalam kehidupan dunia, kehidupan mewah mereka, Allah Ta'ala berakat dia dalam pemerintahan dia. Walaupun dia merintah sekitar 3 tahun, 4 tahun. Dan satu samai lah, mudah-mudahan satu samai. Tapi dia ubahkan negara menjadi negara yang makmur. Dan rakyat dia apabila berjumpa, tak badu hal lain, mereka badu di segi ibadat. Tanya orang ni ngapa kerajaan berapa junya? Mu ingat kerajaan apa je? Dia ni kata 5. Alhamdulillah. Dia ni kata 2, dia kata 10. Ikut jumpa mana kecek tanya hak ibadat. Dah pesan berpesan tentang ibadat. Pesan berpesan tentang takwa pada Allah. Rakyat dia. Kerana apa? Kerana raja dia atau khalifah dia orang yang soleh. Tak ada bersalah. Sebab tu ambil dalam pemerintahan dia dalam sekitar 3-4 tahun. Tapi lepas tu khalifah lepas pada dia ni, Khalifah Sulaiman, Khalifah Hisham ni, orang suka buat bina suka sang raja wang. Jadi sedagar dia, muteri dia apa bakal berubuk buat raja wang belaka, buat wang lah. Buat rumah. Rakyat pun sampai berubuk buat macam-macam. Jumpa tak tanya hal lain, tanya rumah lima besar mana. Rumah lima gapo. Tak tanya hal lain. Ya mengikut pemerintah. Kalau pemerintah suka nak beli alat senjata, kita beli alat senjata. Beli kapal selang, kita beli kapal perang. Kita beli kapal lalu misalnya. Ini kata negeri ni supaya dia perbandingan negeri
mengikut raja dia ataupun pemerintah dia. Demikianlah hati kita mengikut pemerintah. Hati kita lah hati, badan kita lah hati. Sebab itulah kena memperbaiki hati. Nah, kerana lebih-lebih lagi para pendakwah dan orang mengajar ni lebih-lebih lagi lah. Dia kena mesti memperbaiki hati. Sebab apabila betulnya perkataan dengan perbuatan dia, maka mendapat sambut terbaik daripada orang ramai. Maka orang lahak itu suka dan untuk nak mengikuti dia. Sebab itulah kita senantiasa berdoa pada Allah. Hamba-hamba yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, warasikhuna fil ilm yaquluna rabbana amanna. Warasikhuna fil ilm yaquluna, apa ni dalam doa tu. Lepas tu kita baca doa, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika wa ala dinika. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan sadiqa. Doa Nabi senantiasa berdoa saat ni. Doa saat ni untuk memperbaiki hati kita, supaya apabila baik dan betulnya hati, gerak-gerik kita juga akan betulnya. Itulah sama-sama kita usaha dan memperbaiki hati, serta perhati apabila betul dan baiknya hati, dia akan keluar anggota kita juga betul dan baik. Apabila hati dia punah, busuk, tak malak, dia akan keluarnya ciri-ciri busuk tak malak. Supaya benda busuk, benda tak malak ni, dia akan bahu selalu. Demikianlah. Itulah sama-sama kita dan bersyukurnya pada Allah. Mudah-mudahan kita dijaga, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qawli hadza astaghfirullah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.